Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami ingin membentangkan tentang pelan keuangan. Nama saya Nur Hazira binti Matemlam, nomor metrik 07 DKE 24F1055. Saya ingin menerangkan tentang pengenalan pelan keuangan. Untuk bahagian ini, saya ingin menerangkan sedikit tentang pelan keuangan. Pelan keuangan ini sebenarnya merupakan bahagian yang sangat penting dalam sesuatu rancangan perniagaan. Melalui pelan keuangan, kita dapat menunjukkan kemampuan sesebuah perniagaan untuk menjana keuntungan dan kekalkan kestabilan keuangan. Maksudnya, pelan keuangan ini membantu kita melihat sama ada perniagaan itu mampu bertahan atau tidak dari segi keuangan. Seterusnya, kita tengok pula komponen utama dalam pelan keuangan. Ada 3 komponen utama. Yang pertama ialah kos pelaksanaan projek dan sumber dana. Bahagian ini menunjukkan berapa banyak kos diperlukan untuk menjalankan projek dan dari mana dana itu datang. Kedua, penyata aliran tunai atau cash flow statement. Ini penting untuk kita tahu pergerakan keluar masuk uang tunai dalam tempo tertentu. Dan ketiga, penyata pendapatan atau income statement. Bahagian ini menunjukkan sama ada perniagaan itu untung atau rugi berdasarkan pendapatan dan perbelanjaan yang direkodkan. Nama saya Nurifa Farzana binti Ersugandi, nomor kad matriks 07 IKE 24F11115. Untuk kos pelaksanaan proyek dan sumber dana, kita boleh mengambil contoh untuk sesebuah keusahawanan, seperti contoh, jumlah keseluruhan kos pelaksanaan ialah 326.669. Kemudian butiran utama yang diperlukan ialah yang pertama leset tetap, yaitu untuk bangunan, kenderaan, mesin, dan peralatan. Dan yang kedua ialah modal kerja. Kita boleh mengambil contoh untuk 1 bulan, yaitu Rp14.292 untuk pentadbiran, manakala untuk operasi pula ialah Rp57.366. Kemudian untuk sumber dana ialah pinjaman bersamaan dengan Rp121.669. Kemudian kita beralih kepada penyata aliran tunai, yaitu cash flow. Penyata aliran tunai menunjukkan pergerakan uang masuk dan keluar dari operasi perniagaan. Seperti contoh, aktiviti operasi ialah untuk jualan, pembayaran gaji, dan perbelanjaan. Manakala yang kedua untuk aktiviti pelaburan ialah untuk pembelian aset dan peralatan. Dan yang terakhir ialah aktiviti pembiayaan untuk pinjaman dan bayaran balik hutang. Penyata pendapatan menunjukkan pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh keuangan. Contohnya bagi tahun 2010 yang mempunyai pendapatan sebanyak 94.600 dan jumlah perbelanjaan pula adalah 63.780, cukai 3.414 dan mendapat untung bersih sebanyak 30.820 ringgit. Anjuran lembaran imbangan pada 5 tahun pertama menunjukkan pertumbuhan positif dalam aset dan ekuiti. Aset meningkat daripada RM36.000 kepada RM177.114. Liability berkurang beransur-ansur menunjukkan keupayaan pembayaran hutang yang baik. Saya Siti Amira Mitotman, kad matriks 07 DKE 24 F1132. Seterusnya adalah hubungan antara penyata keuangan yang mempunyai tiga penyata keuangan saling berkaitan, yaitu untung bersih daripada penyata pendapatan dipindahkan ke lembaran imbangan sebagai ekuiti. Selain itu, aliran tunai operasi mempengaruhi jumlah tunai dalam lembaran imbangan. Akhir sekali, perubahan aset dan liability memberi kesan kepada aliran tunai. Akhir sekali, pelan keuangan menunjukkan bahawa perniagaan restoran ini mempunyai asas keuangan yang kukuh dengan keuntungan yang meningkat setiap tahun. Aliran tunai yang stabil serta positif dan pertambahan aset disertai pengurangan liability. Kesimpulannya,
Proyek perniagaan ini berdaya maju dan berpotensi tinggi untuk diteruskan.